Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk, Jadilah Pelita yang Menerangi Kegelapan. Manusia biasanya mencari tempat yang keadaan persekitaran adalah selesa. Semua orang ingin berada dalam persekitaran dan keadaan yang baik. Namun, apabila kadang-kadang Tuhan meletakkan kita di persekitaran yang tidak selesa, kita harus fikir, mengapa Tuhan meletakkan kita anak-anak di persekitaran dan situasi begini? Bagi pendapatku, kita semua perlu fikirkan kehendak Tuhan yang mendalam yang tersembunyi dalamnya. Ada seorang ahli wanita dewasa bekerja di sebuah kilang. Dia menjalani kehidupan iman sambil bekerja. Suasana kilang itu ada banyak tidak memenuhi keinginannya. Disebabkan pelbagai keadaan dan persekitaran di sekeliling tidak memenuhi keinginannya, dia mahu berhenti kerja. Sebelum itu, dia berbincang dengan pastor. Dia beritahu pastor bahawa dia tidak suka tempat kerjanya itu dan pelbagai keadaan serta persekitaran di sekelilingnya pun tidak baik. Namun dari sudut pandangan pastor, keadaan dan persekitarannya adalah baik. Sudut pandangannya berbeza dengan ahli itu. Semasa berbincang, ahli itu berkata bahawa dia ingin pergi dari tempat kerja itu. Namun, dia berasa sayang. Jadi, dia mahu berbincang agar mendengar nasihat pastor sebelum dia berhenti kerja. Semasa berbincang dengan saudari itu, pastor itu bertanya, adakah anda fikir bahawa itu ialah kehendak Tuhan bagi anda meninggalkan tempat kerja itu sekarang? Saudari itu tidak suka suasana dan persekitaran kilang itu, tetapi dia berasa sayang. Jadi apabila pastor itu menanyainya soalan ini, dia berkata, saya tidak pernah berfikir sama itu ialah kehendak Tuhan atau bukan. Saya tidak pasti sama ada saya harus berhenti kerja, tetapi mungkin saya akan melepaskan iman jika bekerja lama lagi di sana. Pastor itu memberikannya jawapan semasa perbincangan itu. Saudari, adakah anda fikir bahawa tempat anda itu ialah persekitaran yang suram dan kelam? Dia menjawab ya dan berkata, suasananya betul-betul kelam. Suasana orang, tempat kerja dan semuanya sangat kelam. Kemudian, pastor itu tanya, pernahkah saudari fikir bahawa Tuhan menghantar anda ke tempat itu kerana persekitarannya adalah kelam, agar anda menjadi pelita di kilang yang kelam itu? Kita sering ingin persekitaran di sekeliling kita 100% memuaskan dan baik bagi kita. Namun, tiada seorang pun di dunia ini 100% berpuas hati dengan persekitaran di sekeliling. Rasanya ada 1% atau 2% kurang. Namun, Tuhan kadang-kadang hantar kita ke tempat yang kelam dan suram. Ketika begitu, apakah peranan yang Dia harap kita mainkan? Dia hantar kita ke sana untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Tuhan memberi kita misi untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan semasa kita hidup di dunia ini. Tetapi kita asyik minta persekitaran yang tidak perlukan pelita. Kita ingin semua di sekeliling cerah dan 100% memenuhi syarat yang kita inginkan. Adakah pelita diperlukan di tempat terang? Pelita tidak diperlukan di tempat terang.
Menurut buku Yesaya bab 60, apakah jenis persekitaran rohani dunia ini sekarang? Tertulis bahawa kegelapan menutupi bumi. Atas sebab ini, Tuhan mengutus siapa? Bukankah Dia mengutus kita? Apabila Dia mengutus kita, apakah peranan yang Dia harap kita mainkan? Dia harap kita menjadi pelita. Namun, kita ingin persekitaran di sekeliling kita menjadi terang daripada mainkan peranan pelita. Sebab itu kita lebih suka pergi ke tempat terang. Namun, pelita tidak diperlukan di tempat terang. Tiada sebab bagi kita menjadi pelita di sana. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh pastor semasa perbualannya dengan saudari itu. Apabila ditanya oleh pastor, "Saudari, di manakah anda menyalakan pelita?" Saudari itu tidak dapat memberi apa-apa jawapan. Kata pastor, "Bukankah pelita dinyalakan di tempat gelap?" Tidakkah saudari fikir bahawa Tuhan hantar anda ke sana untuk menjadi pelita kerana persekitarannya adalah kelam? Kemudian, fikiran saudari itu pun berubah. Kita selalu harap agar persekitaran dan keadaan di sekeliling seperti dunia impian putera-putri dalam cerita dongeng. Tempat seperti itu tidak memerlukan anak-anak terang. Walaupun tiada anak-anak terang, dunia itu pun sudah terang. Namun, Tuhan berfirman dengan jelas kepada kita bahawa seluruh dunia bukan hanya gelap tetapi diliputi kekelaman. Dunia ini tiada cahaya. Kerana persekitaran dan keadaan tiada cahaya, Tuhan hantar anak-anak terang untuk menjadi pelita di dunia kelam. Mari kita lihat firman itu dalam buku Yesaya bab 60. Firman ramalan dalam bab 60 ayat 2 tertulis, "Sebab sesungguhnya kegelapan bagaimana? Menutupi bumi." Sini, Alkitab mengatakan bumi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman bagaimana? Menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Secara rohani, seluruh bumi ditutupi kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dalam keadaan rohani ini, Tuhan menyuruh semua anak Sion agar menjalankan misi untuk memancarkan cahaya dan menjadi pelita yang amat diperlukan dalam kegelapan ini. Di manakah dunia impian dan dunia fantasi yang kita inginkan? Dunia dongeng, dunia impian dan dunia fantasi yang semua orang inginkan. Menurut Alkitab, dunia itu merujuk kepada kerajaan syurga. Orang ingin mencari dunia seperti itu di bumi, tetapi tiada. Ini kerana bumi ialah kota perlindungan yang kita tinggal buat sementara. Orang yang cuba mencari dan memakbulkan semua yang seperti mimpi dan fantasi di kota perlindungan akan selalu kecewa akhirnya. Akhirnya mereka akan mengeluh tentang persekitaran dan cuba mengelakkannya. Tuhan suruh kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Pelita yang menerangi kegelapan diperlukan hanya apabila ada kegelapan. Tempat yang persekitaran adalah terang, dunia dongeng, dunia fantasi atau dunia impian belum lagi menjadi tempat kita. Kita akan pergi ke dunia sebegitu masa depan. Untuk memasuki syurga kekal, kita harus lalu tempat ini buat sementara. Seperti ramalan Alkitab, kita harus tinggal sementara di dunia yang ditutupi kegelapan ini. Kita perlu tinggal sementara di dunia ini yang kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau begitu, apakah yang Tuhan mahu kita lakukan semasa kita di bumi ini?
Dia jelas suruh kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Kalian semua, janganlah merungut tentang persekitaran. Orang lain nampak hidup dalam cerita dongeng atau dunia impian. Tapi nampaknya aku satu-satunya orang malang yang hidup dalam kegelapan. Persekitaran bumi ini memang adalah sebegitu. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bumi serta bangsa-bangsa. Kini, kita berada dalam situasi seperti itu. Sebab itulah Tuhan mahu kita menjadi pelita dan cahaya di dunia ini, agar kita dapat menjadi anak-anak terang yang mengusir kegelapan. Mari kita buka buku Matius bab 5. Bab 5 ayat 14. Kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, maksudnya di bawah lantai, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Walaupun kita hidup di dunia yang gelap ini, Alkitab ajar bahawa kita harus menjadi pelita yang paling diperlukan oleh semua orang di dunia. Tertulis bahawa kita harus letak pelita di atas kaki Dian dan bukan menyembunyikannya di bawah lantai. Kita harus dalam kedudukan yang dapat menggantungnya di tempat tinggi. Kita selalu berfantasi dan bermimpi agar persekitaran kita menjadi tempat cerita dongeng yang ditinggal oleh putera-puteri. Namun, ini bukanlah sesuatu yang akan berlaku di bumi ini, tetapi sesuatu yang akan berlaku di syurga pada masa depan. Jadi, kita tidak dapat mencarinya di bumi. Dunia, persekitaran atau keadaan seperti itu tidak wujud di bumi. Sebab itu selepas banyak masa berlalu, semua orang menyesal. Aku cuba mencari di bumi apa yang tidak wujud di bumi. Mereka cari di tempat yang salah. Kita harus cari di mana? Kita dapat cari semua ini di syurga yang kekal. Walaupun semua persekitaran kita di bumi ini kelam dan mengelamkan hati, buat kita menderita dan letih, kita harus tinggal di sana. Di tempat sebegitu, kita semua harus mainkan peranan pelita yang menerangi kegelapan. Mari kita lihat kembali buku Yesaya bab 60. Bab 60 ayat 1 tertulis, Bangkitlah, bagaimana? Menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Inilah apa yang diajar oleh Alkitab. Kita harus menganalisis setiap situasi melalui ramalan-ramalan Alkitab. Kita ialah anak-anak terang. Jadi, Tuhan ingin kita memberitakan cahaya kebenaran Yerusalem yang diramalkan dalam buku Yesaya bab 60 ke Samaria dan hujung bumi. Sini juga tertulis, Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kita telah banyak kali mempelajari buku Yesaya bab 60. Melalui buku Yesaya bab 60, Nabi Yesaya memberitahu kita yang hidup pada hari ini kemuliaan Yerusalem yang akan dinyatakan pada masa depan.
전하고 있는 장면들 아니겠습니까? Kita harus jadi orang yang dapat mengalahkan kegelapan ini. 우리 모두가 꼭 되셔야 됩니다. 우리 Ada 주변에 persekitaran, 환경, kekelaman dan berpuluh-puluh ribu halangan gelap di sekeliling kita. 수만 가지 어떤 장애물들. Namun, kita tidak boleh hanya mengelak. 그것을 자꾸 피하려고만 할 것이 아니라 Sebaliknya, kita harus berfikir, Tuhan menghantar kita ke sini kerana persekitaran seperti ini memerlukan anak-anak Tuhan 생각하고 dan menjadi pelita yang bersinar terang agar kita menerangi kegelapan di sekeliling. 빛을 밝힐 수 있는 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. Seperti yang diramalkan dalam buku Yesaya bab 60, kita harus sampaikan cahaya kebenaran Ibu Syurgawi kepada semua orang di dunia yang hidup dalam kegelapan. 하늘 어머니의 진리의 빛을 전할 수 있는 우리가 되어야 되겠죠. Tuhan meramalkan bahawa apabila kita berbuat demikian, semua bangsa akan datang ke Yerusalem. Ayat 7, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarses berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan, Tuhanmu, dan oleh kerana Yang Maha Kudus, Tuhan Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Apabila kegelapan menutupi seluruh bumi dan kekelaman menutupi seluruh bumi, ada sesuatu yang perlu kita buat. Alkitab berkata bahawa misi kita adalah memancarkan cahaya sebagai anak-anak Ibu Syurgawi. Inilah kehidupan anak-anak terang. Mari kita buka buku Efesus bab 5. Mari kita lihat buku Efesus bab 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Buku Efesus bab 5 ayat 8 menyedarkan kita bahawa Tuhan ialah cahaya. Anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan yang dilahirkan melalui cahaya itu ialah anak-anak terang yang dapat menerangi kegelapan. Bukankah cahaya diperlukan untuk menerangi kegelapan? Jika cahaya itu mengelak hanya kerana ada banyak tempat gelap di sekeliling kita, maka orang yang dikurung dalam kegelapan tidak akan dapat mencari diri sendiri yang sebenar. Bukankah kita harus beritahu mereka keadaan rohani dengan betul? Jika sekarang kita tidak menyinarkan cahaya kepada mereka, tiada seorang pun daripada mereka dapat mengambil bahagian dalam jalan keselamatan dan mereka akan berakhir di neraka kekal. Tuhan telah menetapkan kita sebagai anak-anak terang, jadi mari kita jalankan peranan pelita yang menerangi kegelapan dengan setia. Semasa menginjil, kadang-kadang keadaan yang baik dan persekitaran yang baik di sekeliling kita menjadi halangan. Situasi yang tidak baik juga boleh menjadi halangan. Namun, siapa bersama dengan kita dalam apa jua situasi? Memikirkan Tuhan yang berkata, sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janganlah kita hanya fikirkan keadaan kita, tetapi ingatlah bahawa Tuhan menghantar kita ke tempat-tempat seperti itu untuk mengalahkan kegelapan tidak kira apa situasi di sekeliling kita.
물리치라는 Mari kita percaya seteguhnya bahawa Dia mengutus kita dengan misi yang seperti itu. 굳게 믿으시고 Daripada berdiam diri, apakah yang harus kita buat? 힘써 Tertulis bahawa kita harus nyaringkan suara dan meniup trompet sekuatnya. 불수 있는 우리가 다 되라고 했습니다. 우리의 그 Seruan 뜻이 kita dapat mengubah masa depan manusia. 우리를 바꿔놓을 수가 있습니다. Ada banyak jenis kuasa yang boleh mengubah dunia, 어떤 종류가 있겠습니다만 tetapi itu hanyalah alat yang mendatangkan perubahan yang seketika. 일으키는 어떤 도구의 역할을 했지만 Namun, Tuhan telah memberi kita kuasa besar untuk mengubah dunia buat selama-lamanya dengan seruan kita terhadap dunia. 넣을 수 있는 그런 위대한 어떤 힘을 하나님께서 주셨습니다. 이런 것을 Saya harap kalian mempunyai pemahaman yang betul tentang hal ini dan menyedari nilai misi yang diamanahkan Tuhan kepada kita ini. 수 있는 여러분이 되기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 자, 그렇게 Menurut ramalan buku Yesaya bab 60, 대로 살펴바라보게 된다면 kehendak Tuhan adalah memberitakan cahaya kebenaran Yerusalem di Samaria dan hujung bumi. 아니었습니까? 복음을 전하는 환경에서 Semasa menginjil, janganlah kita berputus asa meskipun ada banyak halangan di sekeliling kita dan banyak situasi yang menyusahkan hati kita. 거기에서 포기하거나 주저앉아 버리면 안 되겠습니다. Kita ialah cahaya yang dibuat oleh Tuhan di syurga. 빛들입니다. Tuhan dapat membimbing kita ke jalan yang selesa dengan kuasanya. Namun memandangkan cahaya hanya dapat memainkan peranannya dalam kegelapan. Tuhan kadang-kadang meletakkan kita di tempat gelap dan kurang biasa yang ada halangan di depan dan belakang. Pada masa itu, janganlah kita hanya cuba melarikan diri daripada situasi yang seperti itu. Kita harus berfikir, kita diperlukan di sini. Tuhan meletakkan kita di sini kerana sini memerlukan pelita. Kita harus fikir sebegitu dan sanggup menyesuaikan diri dalam semua jenis keadaan dan persekitaran. Mari kita lihat buku Yesaya bab 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Kehendak Tuhan bagi semua manusia adalah menjadikan Yerusalem kemasyhuran di bumi. Kalau begitu, apakah yang harus kita anak-anak terang buat? Agar semua orang di dunia yang kelam dan suram ini dapat melihat kemuliaan Bapa dan Ibu Syurgawi. Kita perlu bersinar. Kita tidak boleh menyembunyikan cahaya itu di bawah lantai. Memandangkan Tuhan telah memberi kita setiap orang cahaya kebenaran, saya harap kalian menggunakan cahaya itu untuk menerangi kegelapan. Mari kita lihat satu ayat lagi dalam buku 2 Timotius bab 4. Bab 4 ayat 1. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 지금 4장 1절에 Aku berpesan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Lakukanlah kerja penginjil. Berjuanglah dalam perjuangan mulia. Alkitab juga memberitahu kita agar memegang iman sampai akhir. Inilah jalan ke dunia impian, dunia dongeng dan dunia yang paling bahagia diimpikan oleh semua manusia. 모든 인류가 생각하는 어떤 가장 행복한 세계. Itulah dunia putera menunggang kuda putih dan puteri berbaju cantik. 드레스를 입은 공주의 세계예요. Untuk membimbing kita ke dunia seperti itu, Tuhan sudah menunjukkan kita jalan ke sana. 그 세계로 갈 수 있는 그 길을 알려주신 것 아니겠습니까? Marilah kita jadi cahaya untuk membimbing dunia yang berada dalam kegelapan ke jalan benar, 바르게 또 선도하고 agar seluruh dunia dapat datang ke pangkuan kekal Bapa dan Ibu Syurgawi. 세계가 나아올 수 있도록끔 그 Kita harus mainkan peranan sebagai pelita yang membimbing orang ke jalan kebenaran. 되셔야 되겠습니다. 그냥 Pelita adalah sia-sia jika ia disembunyikan di bawah lantai. Kita harus mengeluarkannya. 되겠습니다. 나타내셔야 되겠고 Kita harus mendedah, menyatakan dan menjelaskan kebenaran kepada orang yang dikurung dalam kegelapan. 설명해 주셔야 되겠습니다. Apabila kita berbuat demikian, barulah semua manusia dapat pergi ke Firdaus, dunia impian abadi dan syurga abadi yang diinginkan. 영원한 어떤 천국으로 인류 인생들이 다 갈 수 있기 때문에 Kita mengetahui jalan itu, jadi kita harus mengetuai dalam hal untuk mendedahkan dan menjelaskan jalan itu kepada orang ramai. 있어야 되겠습니다. Semasa ambil jalan ini, janganlah berputus asa meskipun kadang-kadang berasa sikit penat dan susah. 이 길을 Jika kita meninggalkan jalan ini, ke manakah kita pergi akhirnya? 영원한 Akibatnya, kita hanya akan jatuh ke dalam hukuman neraka yang abadi. 그런 입장에 우리가 있습니다. 그냥 Kita bukan hidup di bumi ini kerana dilahirkan di sini. 이유가 있기 때문에 이 땅에 Ada sebab untuk kelahiran dan kehidupan kita di bumi ini. 이 땅에 Hidup kita di bumi ini ialah masa untuk kita bertaubat daripada semua dosa di syurga. 인생의 그 시간입니다. 이걸 Orang yang awal menyedari hal ini cepat bertaubat, tetapi orang yang lambat menyedari bertaubat pada umur dari 40-an hingga 50-an, dari 60-an hingga 70-an, atau apabila syurga sudah dekat. 사람들이 있습니다. 뭐 어느 때라 Bila-bila pun adalah baik, tetapi saya harap kita menyedari lebih awal agar kita lebih banyak bertaubat dan menjadi anak syurgawi yang menyimpan lebih banyak ganjaran di syurga. 자녀들이 다 되시기를 Tajuk hari ini ialah Jadilah Pelita yang menerangi kegelapan. 되라. 등불이 Marilah kita jadi pelita. 주의 역 Janganlah kita melarikan diri daripada persekitaran kita hanya disebabkan tempat itu adalah kelam, suram atau sukar. 도망가거나 달아나는 Sebaliknya saya harap kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan agar kita dapat mengubah dunia yang gelap ini menjadi dunia terang. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. 말씀 마치도록 Sekian, terima kasih.